السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, serta anak-anak, sidang hadirin, hadirat, serta yang mendengar program online kita pada hari ini. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita sama-sama menguturkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dengan izin serta limpah perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kita diberikan perkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama berada di rumah kita masing-masing dalam keadaan kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi mereka, ibu-ibu, bapa-bapa serta rakan-rakan keluarga dan anak-anak sekalian yang kurang sihat, sebenarnya itu juga merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita hapuskan, untuk Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita tentang kebesarannya. Dan seterusnya, insya-Allah akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, dan seterusnya anak-anak yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan ataupun berkongsi beberapa perkara yang merupakan mungkin boleh dapat dijadikan sebagai tips ataupun panduan kepada ibu-ibu, bapa-bapa serta anak-anak sekalian dalam hari-hari yang kita semua sedang hadapi pada hari ini, iaitu dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Mungkin insya-Allah saya dapat memberikan beberapa contoh, tips, aktiviti yang anak-anak boleh lakukan sempena tempoh kita berada dalam kawalan pergerakan ini. Semoga seluruh kehidupan kita, tak kira sama ada dalam keadaan aman damai, tak kira dalam keadaan tenang, ataupun kemungkinan kita berada dalam keadaan yang mungkin sedikit sesak ataupun dalam keadaan yang sedikit diuji oleh Allah SWT, kita mohon agar setiap waktu, setiap detik daripada usia kita ini dijadikan sebagai kehidupan yang penuh bermanfaat. Bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bermanfaat pada kehidupan kita sendiri yang kita mengharapkan insya-Allah kehidupan hasanah di dunia ini dan juga hasanah di akhirat nanti, sebagaimana yang selalu kita minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibu-ibu, bapa-bapa dan seterusnya anak-anak yang saya kasihi sekalian. Kepada ibu bapa, sebenarnya kita semua harus sentiasa merenung, menginsafi bahawa anak-anak kita adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana anak-anak ini bukan sahaja kita lahirkan dan kita besarkan dengan cara-cara yang terbaik, dengan bimbingan yang terbaik di sudut kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang sempurna. Bahkan kita juga sebenarnya perlu menyempurnakan kehidupan mereka dalam perkara-perkara akhirat. Kita perlu memberikan tarbiyah, didikan kepada mereka. Dan kita juga harus memastikan bahawa acuan yang kita gunakan, celupan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah ataupun celupan. Apakah celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Dan kepada Allah lah kepada kita beribadah. Ibnu Utsaimin dalam menyebut tentang makna sibghah menyebutkan bahawa sibghah ini
adalah merupakan celupan warna seperti mana celupan baju yang dicelup, dan ia juga sebenarnya adalah merupakan agama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang mana kalau mengikutkan Ibnu Utsaimin bahawa dia gabungkan kepada dua-dua pandangan pentafsir ini, iaitu sebenarnya kita harus menjadikan kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, orang-orang yang kita didik dengan kehidupan yang diwarnai dengan Islam, insya-Allah. Dan tidak ada sebenarnya celupan ataupun bimbingan ataupun acuan yang lebih baik daripada acuan Allah ini. Dan moga insya-Allah dengan kita mendidik dan membimbing, maka dengan bimbingan daripada Al-Quran ini dan As-Sunnah ini, insya-Allah tentu sekali anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, yang akan menjadi anak-anak yang akan memberikan kembali manfaat kehidupan mereka di dunia ini kepada diri mereka, kepada keluarga mereka, kepada kita sebagai ibu bapa mereka. Bahkan yang kita sangat harapkan, moga mereka ini menjadi anak-anak yang menyejukkan mata, anak-anak yang boleh menjadi cahaya cendera hati di dunia ini bahkan di akhirat nanti. Yang kita selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan. Sebenarnya banyak perkara yang kita perlu terapkan pada anak-anak. Sama ada perkara-perkara itu kadang-kadang kita rasa besar dan sukar. Lalu kita cuba untuk sedaya upaya untuk mencari guru-guru, hantar ke sekolah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sebenarnya dalam mendidik anak-anak kita kadang terlepas pandang kepada perkara-perkara yang kita anggap remeh dan kecil. Tetapi kalau kita ambil Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kita, kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan contoh anak perempuan baginda Fatimah radhiyallahu anha, sehingga kan dididik Fatimah ini dengan didikan untuk menjadikan beliau sebagai anak yang soleh dan solehah, dididik dengan sebegitu rupa, dibimbing dengan penuh kasih sayang, sehingga baginda menyatakan siapa yang menyakiti Fatimah sesungguhnya menyakiti baginda. Dan baginda menjaga begitu sempurna sehingga akhirnya dikatakan bahawa Sayyidatina Fatimah ini digelar sebagai Ummu Abiha, ibu kepada bapaknya, yang mana pemerhatiannya, kasih sayang yang ditumpahkan kepada ayahnya seolah-olah sebagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Begitu juga kasih sayang kepada anak-anaknya, kasih sayang sebagai isteri kepada seorang suami. Begitulah sempurna kehidupan anak anda ini sehingga menjadi seorang anak wanita yang salehah, yang terkenal bukan saja di dunia ini, bahkan akan menjadi salah seorang dari wanita-wanita utama di dalam syurga. Kita lihat bagaimana sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil berat dalam perkara-perkara begini. Tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa, moga insya-Allah kita dapat jadikan kehidupan kita pada hari ini, kehidupan anak-anak kita pada hari ini dengan kehidupan yang kita dah sebutkan tadi, yang dicelupkan dengan sibrah Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai juga yang saya sebutkan tadi, begitu detail, begitu teliti dalam mendidik anak-anak, begitu juga mendidik masyarakat, sehingga dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam disebutkan, diceritakan bagaimana apabila musyrikin datang melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing sahabat-sahabat baginda, dikatakan oleh mereka, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sesungguhnya nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu urusan, hingga kepada urusan buang hajat. Urusan buang hajat. Jadi begitulah. Dalam suasana begini tuan-tuan, banyak perkara insya-Allah yang kita boleh ambil dalam kita mendidik anak-anak kita, menyempurnakan pembimbingan, pendidikan anak-anak yang selama ini mungkin kita tidak sempat untuk melakukannya di rumah kerana kita sibuk bekerja, kerana kita mungkin sibuk untuk pergi ke sana ke sini dalam memenuhi tuntutan kehidupan. Maka insya-Allah peluang kita orang beriman ni satu perkara yang cukup, sebenarnya cukup ajaib kita ni.
Bagaimana disebutkan kita orang beriman ni sebenarnya ajaib. Pasal apa? Sebab kita ni tidak ada perkara yang berlaku kepada kita ni yang boleh sepatutnya menjadi perkara yang menyusahkan. Di mana kita ni dikatakan sebagai satu umat yang apabila ditimpakan kepadanya kesusahan, dia bersabar. Dan apabila berlaku sesuatu yang menyeronokkannya, dia bersyukur. Jadi moga insya-Allah dengan situasi kita pada hari ini, kita pandanglah dari sudut yang positif. Moga insya-Allah dengan ruang masa, dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita bersama dengan anak-anak kita, untuk kita bersama dengan mereka yang tersayang, yang dekat dan hampir dengan kita. Kita cuba sempurnakan, kita cuba penuhkan, kita cuba isi ruang-ruang masa yang ada untuk kita menyempurnakan bentuk-bentuk didikan yang selama ini mungkin kita terpaksa abaikan kerana tidak ada kesempatan, tidak ada masa. Dan kadang-kadang perkataan tidak ada masa ini cukup memudaratkan. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita dengan perkataan itu menjadi alasan untuk kita tidak menyempurnakan perkara-perkara yang sepatutnya kita sempurnakan. Jadi moga insya-Allah dalam kesempatan begini, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan, mengambil ruang yang ada ini untuk kita melihat beberapa tips, beberapa yang sempat saya rujuk tentang perkara-perkara yang kita boleh lakukan, yang kita boleh bersama-sama dengan anak-anak, dan begitu juga anak-anak sekalian. Marilah kita sama-sama untuk memerhatikan beberapa tips ini yang saya pecahkan kepada 4 perkara besar. 4 perkara besar yang saya agihkan kepada 5 perkara dalam setiap perkara-perkara besar ini. Dalam setiap poin-poin besar ini, saya pecahkan pula kepada 5 poin-poin kecil, mencukupkannya dengan 20 aktiviti yang diberikan tajuknya kepada saya oleh pihak Jabatan Agama Islam, dan saya mengucapkan terima kasih atas jemputan yang diberikan untuk saya mau berkongsi dengan tuan-tuan, anak-anak sekalian. Yang pertama, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, aktiviti yang kita boleh lakukan ada, saya pecahkan kepada 4, dan yang pertama, aktiviti yang bersifat kerohanian. Secara khusus dalam aktiviti bersifat kerohanian. Yang kedua ialah aktiviti yang bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, aktiviti yang bersifat akademik dan juga skill. Dan yang keempat, aktiviti yang berkaitan dengan rekreasi, kesukanan dan juga riadah. Yang saya tegaskan di sini bukan perlu keluar dari rumah, tetapi yang kita boleh lakukan di dalam rumah, yang kita boleh nikmati keseronokannya tanpa kita perlu keluar daripada rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak sekalian. Yang pertama, kita cuba lihat apakah aktiviti kerohanian yang kita boleh sama-sama lakukan untuk kita memenuhi masa kita. Dan dalam kerohanian ini, satu perkara yang kita harus sentiasa ingat dan kita sentiasa jangan lupa-lupa adalah kita harus kembali kepada apakah tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, kita boleh merenung surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sini cukup jelas kepada kita bahawa sebenarnya tujuan kita dijadikan oleh Allah adalah untuk kita berubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bermakna di mana saja di atas muka bumi ini, sebelum kita meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini, sebenarnya segala benda itu seharusnya ditujukan, dipersembahkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak meletakkannya di mana, di rumah ke, di mana ke. Yang pertama sekali, beribadah. Memang ada yang ibadah yang diperintah mengikut waktunya. Ada juga yang khusus tempatnya. Ibadah haji seumpamanya. Tetapi dalam keadaan yang tertentu, seperti keadaan kita sekarang ini,
maka kita perlu kembali kepada tujuan hakiki kita dijadikan. Dan di mana sahaja umat Islam ni sebenarnya, orang beriman ni sebenarnya, semua tempat adalah mihrab bagi dia. Semua tempat adalah merupakan tempat dia beribadah kepada Allah. Satu daripada sifat orang yang beribadah kepada Allah ini adalah sifat yang disebut sebagai ma'iyatullah. Merasa-rasa kewujudan Allah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ini sebenarnya lahir daripada sifat taqwa kepada Allah. Dan Allah meringatkan, lahir daripada ubudiyah kita, lahir daripada taqwa kita, lahir daripada iman kita kepada Allah. Dan salah satu daripada sumber iman ini, ataupun salah satu daripada penyubur utama kepada ma'iyatullah ini ialah taqwa. Sehingga Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan adalah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Jadi bekal takwa ini adalah bekal yang paling penting. Dan mendapatkan pertolongan dengan Allah dengan bekalan ini adalah satu teknik, satu kaedah, satu cara yang paling baik. Yang mana dikatakan oleh para ulama juga bahawa sekiranya kita ingin berbahagia, kita ingin mendapatkan pelepasan daripada apa yang kita khawatirkan, ataupun yang kita nak dapat daripada apa yang kita idam-idamkan, insya-Allah kita akan dapat melalui taqwa. Allah SWT pun menyebut tentang perkara ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga menyebut dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni jalan Islam ini yang betul, lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Dan jalan-jalan lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah memerintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita supaya kita memelihara jalan kita, memelihara jalan hidup kita. Moga-moga kita mendapat takwa kepada Allah. Dan insya-Allah tentulah sekali tidak ada perkara lain yang dapat memberikan, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah melainkan kepada dalam mendekati ibadah tertentu. Antaranya yang saya pecahkan di sini, yang pertama sekali adalah kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kadang-kadang kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita merasakan bahawa kita akan mendapat kebahagiaan, mendapat ketenangan melalui beberapa perkara yang dipaham ataupun yang dikejar oleh masyarakat. Antaranya apa? Antaranya mereka mungkin rasa bahawa kebahagiaan itu datangnya melalui makan yang sedap. Maka mereka berlumba mencari makanan yang sedap. Ataupun ada yang menyatakan mungkin mereka dapat kebahagiaan dengan duit yang banyak. Maka boleh berlumbalah mereka mencari duit yang banyak. Bekerja siang dan malam untuk mencari wang yang banyak. Ada juga yang kata mungkin tidur yang banyak. Macam anak-anak sekarang kalau bercuti. Antara perkara yang paling best, yang paling nikmat, tidur. Kita tidak nafi tidur itu juga satu nikmat. Tetapi satu perkara yang mungkin kita tidak ketahui. Satu perkara yang hanya diketahui oleh mereka yang beriman kepada Allah. Bahawa sesungguhnya nikmat itu hanya datangnya daripada ketenangan yang datangnya daripada mengingati Allah. Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah,
hati kita akan menjadi tenang dan tenteram. Dan tentu sekali bagi mereka yang tidak pernah merasai ketenangan daripada nikmat daripada zikrullah, mereka tidak akan dapat merasai kemanisannya. Mungkin dia rasa manis ni manis gula. Gula tu manis, rasa manis, sedap. Tetapi bagi mereka yang mengetahui betapa manisnya, betapa nikmatnya, betapa lazatnya zikrullah, mengingati Allah, maka tentu sekali mereka akan mengejar, melakukan perkara-perkara yang dapat mengingatkan mereka kepada Allah. Dan antara zikrullah yang disarankan, yang paling penting adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran terdapat pelbagai perkara. Dalam Al-Quran terdapat pelbagai peringatan-peringatan. Dalam Al-Quran terdapat pelbagai sirah dan juga pelbagai kisah, yang mana semuanya itu membawa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga membawa kita zikrullah, membawa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam hal membaca Al-Quran ini kurang rasa motivasi. Kita kadang-kadang rasa macam kurang motivasi. Sebab itulah kita kena letakkan target kita dalam membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya yang pertama, bagi anak-anak yang mungkin kurang lancar baca Al-Quran, cuba letakkan target. Dalam keadaan kita berada dalam cuti ni, cuba letakkan target. Target dia apa? Target untuk baca bagi lebih lancar daripada biasa. Baca ulang, satu ayat ulang sampai lancar. Baca ulang sampai lancar. Lepas dah kita agak lancar, mungkin surah-surah yang penting, surah-surah lazim, semua Al-Quran, semua surah Al-Quran penting. Tapi kita ambil yang mungkin lebih mudah bagi kita. Yang surah lazim, kita ulang dalam bacaan kita. Kemudian sekejap lagi, kita cuba pula, target pula untuk kita betulkan bacaan tu. Kita target bagi cantik bacaan tu. Jumpa dengan ayah, boleh buka YouTube, boleh cek YouTube. Dan kemudian, boleh juga kalau tak dapat keluar, kalau tak ada dalam rumah yang pandai, kita boleh dengar daripada pelbagai channel, antaranya YouTube ataupun pelbagai bentuk sekarang ini, untuk kita sekurang-kurangnya membantu kita membaiki, melancarkan bacaan. Kemudian kita cuba hafaz. Hafaz yang ringkas-ringkas dulu. Hafaz yang pendek-pendek dulu. Hafaz. Kita ulang hafaz. Kemudian kita cuba tengok balik hafazan. Kita ulang balik hafazan. Kita cuba pula hafazan dalam solat-solat kita. Kemudian, macam mana lagi tentang Al-Quran? Kemudian kita cuba target pula. Kalau boleh kita nak baca bagi habis sepanjang 14 hari ni, berapa juzuk? Kalau boleh. Kalau sekurangnya pun kita nak bagi ada perbezaan, baca lebih banyak dari biasa. Jangan lupa, niat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah cuba adik-adik. Cuba anak-anak. Cubalah semua, tuan-tuan dan puan-puan, bersama-samalah dengan anak-anak. Cuba baca. Cuba bersama-sama dengan mereka dalam menghayati Al-Quran ini. Dalam berusaha untuk mentahsin Al-Quran, membaiki Al-Quran. InsyaAllah, yakinlah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah bahawa Allah akan memberikan nikmat dia. Allah akan memberikan rasa kemanisan dalam kita, dalam kehidupan kita. Apatah lagi dalam keadaan hari ini kita terasa macam dunia ini sempit kerana kita tak dapat keluar pergi ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayuhlah kita untuk memperelokkan hubungan kita dengan Al-Quran. Kita perelokkan hubungan kita dengan Al-Quran. Di dalamnya ada hidayah. Di dalamnya ada petunjuk. Dan di dalamnya ada sirah-sirah. Contoh, untuk meringkaskan. Dalam Al-Quran kita boleh lihat bagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajaba lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan sebutkanlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan yang marah, yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan. Setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku,
Maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong kami, melainkan Engkau. Tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diriku sendiri. Maka kami kabulkan permohonan doanya. Dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, akan selamatlah orang-orang yang beriman ketika mereka menyeru kepada kami. Cuba lihat tuan-tuan betapa indahnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan seorang hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menceritakan tentang kisah seorang yang kehidupannya sentiasa dirahmati. Tetapi Allah menguji juga. Allah menguji Zunnun ini yang juga kita sebut sebagai Yunus. Yang mana bagaimana kita lihat kehidupannya. Sebagai seorang Nabi, mungkin satu ketika dia sukar dengan kehidupan bersama umatnya. Tetapi dia cuba untuk menjalankan tugas dakwah baginda. Tetapi akhirnya baginda membawa dirinya ke dalam laut. Dan cuba lihat keadaannya ketika itu. Yang mana apabila berlakulah apa yang berlaku disebutkan dalam surah Anbiya ini, 87 dengan 88 ini. Bagaimana ditelan beliau. Baginda ditelan dalam perut ikan. Maka beradalah baginda dalam keadaan gelap dan gelap gelita. Suasana yang rimah. Suasana yang memang tak nampak jalan boleh keluar. Suasana yang mungkin kalau tengok secara saintifiknya, dia akan dipenuhi dengan pelbagai asid yang menggigit kulit-kulitnya. Memang suasana yang sangat-sangat tertekan. Tetapi lihatlah, Allah mengajar kita bagaimana sepatutnya sikap kita melalui Al-Quran yang suci dan mulia. Daripada mukjizat, daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, bagaimana diajar apakah sikap yang kita harus ambil dalam kita berhadapan dengan situasi tertekan ini. Dalam kegelapan, ketakutan yang amat sangat. Apa yang diajar? Yang pertama sekali, kita harus merasai, mengingat apakah kesalahan-kesalahan kita. Mengingat kembali kesalahan-kesalahan kita. Bahkan juga mengingat nikmat-nikmat kita. Lalu kita mengangkat ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam lafaz yang disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tiada Tuhan selain daripada Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini di kalangan mereka yang menzalimi diriku sendiri. Anak-anak sekalian, ibu-ibu dan bapa sekalian, apakah indahnya dengan membaca Al-Quran, kita dapat menjadikan situasi seperti sekarang ini, yang tertekan begini. Betapa indahnya kalaulah dengan bimbingan Al-Quran ini, kita dapat jadikan dia sebagai perkara yang kita dapat praktikkan dalam hidup kita. Yang pertama, masa inilah kalau boleh kita bertafakur kepada Allah. Ataupun bertafakur dalam melihat nikmat dan melihat kejadian-kejadian alam ini. Melihat kembali, merenung kembali apa yang berada di dalam hati kita. Nikmat Allah dan sebagainya. Dengan itu, kita dapat melihat kembali, muhasabah diri kita. Lalu kita sebutlah kepada Allah, selalulah menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebutlah selalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana juga doa-doa yang lain seperti bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, yang selalu disarankan. Dan Allah pun menjanjikan di hujung-hujung ayat ini. Allah mengabulkan, fastajaba lahu. Allah memustajabkan, kami kabulkan permohonan doanya. Begitu dekatnya Allah. Bila itu dekatnya Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bagaimana Allah dalam surah, dalam ayat yang lain mengingatkan betapa dekatnya Allah dengan kita. Moga dengan kita mendekati Al-Quran, kita akan lebih dekat dengan Allah.
lebih dekat dengan kehidupan para nabi Allah, dan juga dekat dengan janji-janji Allah. Dan inilah tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak, kita dekatkanlah diri kita, perelokkanlah hubungan kita dengan Al-Quran. Semoga insya-Allah akan diperelokkan hubungan kita dengan Allah dan akan diberikan kenikmatan dan dimakbulkan insya-Allah kehendak permintaan kita dalam kita berada dalam situasi yang penuh ketakutan ini. Dan seterusnya, marilah kita sama-sama melihat pula sebagaimana yang saya dah sebutkan sedikit tadi, iaitu kita jadikanlah masa yang sedikit yang kita ada. Bolehkah kita, boleh jugalah kalau kita nak katakan banyak, sebab kita diberikan sekitar 14 hari. Marilah kita bertafakur. Kita mungkin tidak boleh pergi ke masjid dengan situasi ini, dengan keputusan yang dibuat oleh mereka yang pakar, para ulul amri, para ulama, para pakar-pakar telah membuat keputusan yang terbaik yang mereka dapat putuskan, iaitu meletakkan kita berada dalam situasi seperti yang kita ada sekarang. Taatilah dan gunakanlah. Antaranya kita buat apa? Kita bertafakur. Kita boleh duduk dan mengingati kebesaran Allah. Kita gunakan ruang masa ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat beberapa ayat, antaranya surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang yang menjemput dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Surah Ali Imran ayat 190 hingga 151. Dan Allah juga menempelak mereka yang tidak mengambil pengajaran dengan Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami menjadikan untuk meneraka Jahannam itu banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti-bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi maknanya dapatlah kita melihat bagaimana Allah sangat-sangat menyarankan, Allah sangat-sangat meminta kita supaya buat apa? Kalau kita duduk diam, kita tak tahu nak buat apa, jangan rasa rugi duduk diam. Jangan rasa rugi tak boleh pergi mana-mana. Sebenarnya kalau kita boleh duduk dan berfikir tentang kebesaran Allah pun sebenarnya dah cukup besar. Sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar pahalanya. Itulah maknanya kalau kita dapat jadikan hidup kita neracanya Allah, maka lihatlah apa pun. Lihatlah matahari contohnya. Matahari ini besar, dia besar mana? Matahari ini besar, dia lebih kurang 250 juta kali lebih besar daripada bumi. Besar matahari ini. Dan di sana pula terdapat berjuta-juta bintang dan matahari yang besar. Maka kita dapat bayangkan, boleh tengok matahari, bilangan matahari yang banyak. Kita boleh tengok serangga-serangga. Kita boleh tengok, bahkan kita boleh tengok virus yang duk cerita hari ni. Boleh tengok gambarnya di mana saja. Lihatlah bagaimana virus yang sekecil itu. COVID-19 yang mata pun tak boleh tengok. Tidak dapat kita hadapi dia
Kenapa? Kerana ia datangnya daripada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Dan kadang-kadang Allah dengan sifatnya yang maha menghukum. Sebab itulah kita harus sentiasa melihat tentang asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya itu kita boleh rangkum dan boleh lihat daripada alam ciptaan Allah yang merupakan ayat. Sebagaimana ayat yang diturunkan melalui kitab-kitab Al-Quran dan sebagainya. Ia juga bumi ini sebenarnya merupakan ayat. La ayatil liulil albab. Dia merupakan ayat. Tengok matahari dia ayat, tengok lalat dia ayat, tengok kuman dia ayat, tengok planet dia ayat. Maka insya-Allah dengan melihat ini dengan sifatnya sebagai ayat, sebagai petunjuk, sebagai neraca yang menggambarkan kebesaran Allah, sifat-sifat Allah yang maha agung, maka tentu sekali apa yang kita lakukan ini tidak rugi, dan sangat memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Kita dapat lihatlah bagaimana Allah dalam masa yang singkat ini, saya baca saja makna dari surah Al-Hajj yang menggambarkan tentang sifat ataupun salah satu daripada makhluk Allah, iaitu lalat. Besar sikit, mungkin berpuluh kali ganda lebih besar ataupun beratus kali ganda lebih besar daripada COVID. Tetapi kita lihat Allah membuat perumpamaan untuk ketika itu, yang mana waktu itu manusia mungkin tak kenal lagi virus. Allah menyebut dalam surah Al-Hajj ayat 73 dan 74. Saya lihat je maknanya, yang wahai umat manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan, maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah selain daripada Allah itu tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat, walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka, lemah yang meminta dan lemah yang diminta, yakni makhluk-makhluk dan tadi. Mereka yang musyrik itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Lihat bagaimana Allah memberi perumpamaan. Di mana adik-adik? Di mana anak-anak? Semuanya ini di dalam Al-Quran. Kita boleh lihat dalam Al-Quran. Bahkan dalam cuti ini juga, yang ketiga, apa yang kita boleh buat ialah kita membaca sirah. Kita dapat lihat bagaimana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi yang merupakan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu adalah merupakan contoh yang baik, yang seharusnya kita jadikan dia juga sebagai bekalan dalam hidup kita. Dan kita akan dapat lihat bagaimana indahnya kehidupan ini, jika kita dapat menguruskan kehidupan ini sebagaimana ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan juga yang keempat, apa lagi yang kita boleh lakukan? Kita boleh bersolat. Tentu sekali kita akan bersolat, terutamanya kalau solat itu solat wajib. Dan jadikanlah dengan masa yang kita tak perlu bergerak pergi ke masjid kerana situasi yang sekarang yang tidak sesuai ke masjid, maka kita duduklah di rumah. Dan kita baikilah solat. Kita tahsin solat kita. Kita baiki solat kita. Kita ada masa yang banyak sebelum dan selepas solat fardu. Kita boleh perdengarkan, kalau yang sunat-sunat, supaya ayah kita, mak kita boleh tengok bacaan kita, boleh dengar bacaan kita, boleh lihat pergerakan kita dalam solat sunat kita yang kita boleh lakukan dalam perhatian ibu bapa kita. Boleh kita sama tegur menegur, baiki membaiki. Kerana kita ni, bagaimana dipesan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Muaz, ya Muaz, jangan lupa untuk baca doa ini kalau selepas solat. Apa dia tu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah supaya kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dan mensyukuri Allah dan memperbaiki ibadah kita. Jadi anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, usaha membaiki ibadah ini bukan perkara yang kecil. Masa yang kita boleh ambil untuk membaiki ibadah dengan masa yang ada sekarang bukan benda yang kita buat sebab tak ada masa, sebab dah tak ada benda nak buat benda lain. Sebenarnya itu juga perkara utama yang diajar oleh Rasulullah. Tak boleh pergi sekolah, tak boleh jumpa ustaz ustazah, buat dengan mak ayah. Yang Allah nak apa? Kita baiki ibadah kita. Kita baiki ibadah kita. Kerana benda ini bahkan disebut dengan penuh kasih sayang oleh Rasulullah SAW. Dipeluknya Muaz pada ketika itu. Nak tunjuk seriusnya
kepada anak-anak ni. Serius nak tunjuk. Buat apa? Kena jadi orang yang zikrullah. Kena jadi orang yang mengingati nikmat Allah. Kena jadi orang yang membaiki ibadah kepada Allah. Yang keempat dan yang kelima, yang terakhir, kita cubalah membaca hadis-hadis, membaca sirah-sirah Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kita ambil hadis 40 umpamanya, kita baca lepas solat ke, masa-masa lapang yang lain, supaya kita akan sentiasa disiram, akan sentiasa diperingatkan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW juga telah memperingatkan kita bahawa dia telah meninggalkan kepada kita dua perkara. Lan tadhillu, tidak akan sesat selama-lamanya. Itu kitab Allah dan sunnahku, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah kita boleh melakukan ibadah-ibadah khusus yang lain. Banyak berzikir, banyak berdoa, banyak mungkin juga pada Isnin dan Khamis yang kita akan lalu kita boleh menunaikan puasa sunat dan sebagainya. Dan dalam puasa itu juga merupakan bekalan yang cukup banyak untuk kita menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah SWT. Dan yang berikutnya, yang saya mungkin boleh baca dengan lebih laju dalam masa yang tidak begitu banyak ini. Yang kedua adalah yang pertama tadi aktiviti kerohanian. Kembali saya ingatkan, yang kedua adalah aktiviti yang berkaitan dengan kekeluargaan. Apa yang kita boleh buat dalam kita untuk mempertingkatkan, mengingat, mengukuhkan lagi kekeluargaan kita? Antaranya dalam solat tadi juga. Kalau biasa kita solat asing-asing, kita solat di jemaah, kadang anak duduk tempat lain, bapa di tempat lain. Jadi kita duduklah di rumah. Kita rapat-rapatkanlah saf kita. Emak, anak-anak perempuan, anak-anak lelaki, belakang ayah. Kita yang tidak ada ayah, yang abang-abang. Jadikanlah diri sebagai imam. Berlatihlah jadi imam. Duduk bersama dan solatlah berjamaah. Kasih sayang, akhir ditaut. Kerana kasih sayang ini bukannya daripada apa usaha pun. Tak ada siapa boleh usaha dapat kasih sayang. Kasih sayang ini sebenarnya hanya boleh diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memegang hati, Allah memegang perasaan cinta dan kasih. Hanya Allah yang boleh beri kasih sayang. Dekatlah kepada Allah dengan berusaha bersama-sama, bersungguh-sungguh menunaikan solat secara berjamaah. Yang kedua, kita boleh makan secara berjamaah. Kebiasaan mungkin kita pun dah sibuk makan pun berasingan. Kita cubalah duduk. Dan kena buat sungguh-sungguh. Tak boleh rasa benda ni ringan. Tak boleh rasa benda ni remeh. Makan bersama-sama. Dan yang ketiga, kita boleh. Kalau biasa kita pun tak pernah tengok mak kita masak. Tak dan konon banyak kerja sekolah. Kita duduk dengan mak kita. Tolong pesiang bawang. Tolong masak. Tolong buat benda-benda yang boleh membantu mak memasak. Bantu mak. Benda ini adalah aktiviti kekeluargaan yang bila kita buat bersama-sama, Allah akan tambah kasih sayang. Wujudkan suasana puji memuji. Bagus, anak puji, anak terima kasih kat mak, mak puji anak, pandai pesiang bawang dan sebagainya. Benda tu kecil. Kita kalau boleh bagi hadiah apa ke, dan Allah akan beri kasih sayang. Begitu juga lah kita basuh pinggan. Kita kata ni hadiah kat mak, mak masak. Ni hadiah kat mak hari ni. Tak boleh nak keluar pergi kedai, tak ada beli hadiah, tak boleh. Hari ni anak, hari ni adik nak hadiah kat mak satu benda. Apa dia? Hari ni adik nak basuh semua pinggan. Adik nak basuh semua pinggan. Haddu tahabbu. Rasulullah kata siapa bagi hadiah dia dapat kasih sayang. Dan juga lepas tu semua kita gotong royong bersih rumah. Antara benda-benda yang mungkin simple tapi berharga kerana tidak ada, kadang-kadang tak ada masa nak buat. Itu aktiviti kekeluargaan. Yang berikut adalah aktiviti yang berkaitan dengan skill. Akademik dan skill. Kita ulang kaji pelajaran. Buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Kita tengok pula pembelajaran yang melalui Maya. Tengok YouTube. Sekarang ni dah ada PK abad ke-21. Pembelajaran abad 21. Kita buat persediaan untuk peperiksaan. Kemudian kita belajar asas-asas coding antaranya. Kita boleh belajar dalam YouTube. Tengok macam mana cara nak buat programming. Banyak benda. Boleh belajar YouTube, buat duduk rumah je. Bagi mereka yang mungkin tak ada kemudahan internet, boleh lagi buat benda-benda lain. Tapi sekarang sebenarnya kalau dalam Perlis ni jaranglah tak ada internet. Semua rumah dah ada internet. Cuma ke mana kita guna? Gunalah dia untuk skill. Untuk meningkatkan lagi kemahiran. Habis tak ada, jadilah macam Hamka, jadilah seperti Soekarno yang belajar depan cermin. Dia suka dengan seorang guru nama dia Omar Said Cokro Aminoto. Dia duduk depan cermin, dia ambil teks ceramah Omar Said, dia baca, dia duduk depan cermin, dia baca ulang-ulang sampai nampak gaya macam Omar Said. Maka muncullah seorang pemidato terkenal seperti Soekarno. Maka lahirlah ulama hebat seperti Hamka.
Dengan apa? Berlatih duduk dalam rumah. Kadang-kadang mereka tak ada nak pergi jumpa depan tok guru. Mereka duduk depan cermin. Semangatnya duduk dengan tok guru dia. Tapi macam Hamka ini dapatlah kita lihat bagaimana dia mewarisi perjuangan guru-guru, banyaklah guru beliau, tetapi antaranya lah yang saya sebut itu, dan itu menjadikan dia orang hebat, boleh berlatih dalam rumah. Jadi pemindato hebat, nanti buka sekolah kita boleh menyertai pertandingan-pertandingan pidato dan sebagainya. Hebat sebenarnya kita boleh buat hanya dalam rumah. Ini yang terakhir ialah dengan 2 minit yang terakhir ni adalah kita melihat bagaimana kita juga sebenarnya boleh berrekreasi dalam rumah. Kita boleh buat aktiviti bersama, buka TV ke, buka video YouTube ke, kita senam secara bersama dalam keluarga, bersenam, beriadah. Kita mungkin tak pernah buat, satu benda tak pernah buat ni best sebenarnya, jadi seronok. Kemudian ialah kita penuhi dengan buat aktiviti, contohnya sains dalam rumah. Boleh buat volcano, boleh buat gunung berapi menggunakan alat-alat yang boleh kita dapat dalam rumah. Kalau tak ada, ataupun kita boleh buat macam-macam permainan, kolam, pantai, boleh buat dalam rumah. Guna plastisin, guna apa-apa yang ada pasir-pasir dan sebagainya yang boleh dapat tepi-tepi rumah, jangan duduk pindah jauh pula, ambil tepi rumah saja. Apa yang ada dalam rumah saja, cuba buat bersama-sama. Kemudian kita boleh buat mewarna, kita boleh buat acara-acara seni, kita boleh bernasyid sama-sama. Tepuk gendang pun boleh, tepuk baldi pun boleh. Tepuk apa saja. Dan di sana kita lahirkan suasana yang ceria, bernasyid bersama keluarga. Allah suka melihat rumah tangga yang berkasih sayang. Allah akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Begitu juga lah kita boleh melakukan pertunggangan ringan, asah-asah pensil, asah-asah alat-alatan kita yang ada, buat sama-sama dengan keluarga. Dan ini sebenarnya merupakan perkara-perkara yang boleh membantu kita mengisi masa bermanfaat. Dan yang penting, buatlah segala itu. Buatlah segala-gala itu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mentaati perintah Allah. Kenapa kita berkurung di rumah ni? Sebab kita mentaati perintah Allah. Sebab Allah tak suka kita memudaratkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada kemudaratan. Jadi itulah saja daripada saya untuk hari ini. Untuk perkongsian untuk diri saya sendiri. Begitu juga untuk para ibu bapa sekalian. Begitu juga untuk anak-anak sekalian. Semoga insya-Allah kita dapat manfaatkan segala peristiwa yang Allah jadikan dalam hidup kita ini ke arah menjadikan kita orang yang sentiasa bersyukur, orang yang sentiasa berzikir, orang yang sentiasa membaiki ibadah, orang yang sentiasa meningkatkan kualiti kehidupan kita menjadi kelas manusia, kelas pertama sebenarnya yang kita sebut dan kita selalu lengar dalam khutbah-khutbah dan sebagainya. Jadi saya itu saja insya-Allah daripada saya, Cikgu Zamri, dan moga insya-Allah semua daripada tuan-tuan akan mendapat kelebihan dan manfaat daripada segala yang kita kongsikan. Dan akhir kata, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta